Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Yap. Dan hari ini saya akan membentangkan hasil tugasan saya yang bertajuk Aspirasi Sistem Pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Nama saya Ui Jenny dari kelas PPISP RBT. Baiklah, yang ini merupakan soalan tugasan iaitu pilih dua aspirasi sistem pendidikan dalam PPPM 2013 sehingga 2025 dan hubung kaitkan dengan pembentukan Sasya Guru Cemerlang. Ini merupakan 5 aspirasi pendidikan. Yang pertama ialah akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Merupakan sedikit pengenalan lah. Keberhasilan akses, kualiti, equity, perpaduan, dan juga kecekapan sistem pendidikan Malaysia adalah penting dan menjadi fokus utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kajian sejarah kritis bagi menentukan kedudukan semasa Malaysia dalam kelima-lima keberhasilan ini telah dijalankan. Kajian ini telah membantu kementerian dan negara bergerak ke hadapan dalam membangunkan sistem pendidikan yang lebih berkesan. Aspirasi yang pertama ialah kualiti pendidikan. Keputusan peperiksaan awal menunjukkan prestasi murid meningkat secara berterusan. Namun begitu, adalah penting Malaysia membandingkan sistem pendidikannya dengan tanda aras antarabangsa bagi memastikannya bergerak seiring dengan pembangunan pendidikan antarabangsa. Dalam 2 dekad yang lepas, pentadbiran antarabangsa telah muncul sebagai satu kaedah perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan yang merentas negara dan sistem. Antara pentadbiran antarabangsa ialah TIMSS dan PISA. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentadbiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Yang ini merupakan beberapa kumpulan negara setara yang digunakan untuk membuat perbandingan. Kumpulan yang pertama adalah sistem pendidikan berprestasi tinggi di Asia, yaitu Korea Selatan, Jepun, Hong Kong, Singapura. Kumpulan kedua adalah sistem pendidikan di negara jiran Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Singapura. Kumpulan yang seterusnya adalah sistem pendidikan di negara KDNK per kapita yang setanding dengan Malaysia, yaitu Romania, Meksiko, dan Chad. Okey, baiklah. Slide ini akan menerangkan apakah itu TIMSS. Nama penuh bagi TIMSS adalah Trend in International Mathematics dan Science Study. TIMSS ini merupakan satu laporan yang membandingkan prestasi pencapaian matematik dan sains para pelajar sesebuah negara di peringkat dunia. Perbandingan ini dijalankan setiap 4 tahun berbulan 1995. Baiklah, yang ini adalah PISA. PISA adalah Program for International Student Assessment. Program ini adalah untuk mengukur pencapaian murid dari segi literasi matematik, sains, dan bacaan, serta menilai pengetahuan dan kemahiran remaja. Pentadbiran ini dijalankan 3 tahun sekali bermula tahun 2000. Baiklah, yang ini adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Setiap tahun, sekolah dihendaki melaksanakan pentadbiran kendiri menggunakan standard ini. Terdapat 5 dimensi yang berkaitan dengan kualiti sekolah. Dimensi yang pertama ialah kepimpinan dan hala tuju. Dan dimensi ini adalah selari dengan salah satu aspirasi murid iaitu mempunyai kemahiran memimpin. Dimensi yang seterusnya ialah pengurusan organisasi dan seterusnya ialah pengurusan kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Dan dimensi yang keempat adalah pengajaran dan pembelajaran. Dimensi yang terakhir adalah kemenjadian murid.
Dan ini merupakan beberapa program atau aktiviti yang dapat meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia. Yang terdapat ialah Open University Malaysia, program penghantaran pelajar cemerlang ke luar negara ataupun DUI program. Inilah merupakan kesimpulan kecil untuk aspirasi inilah. Untuk mencapai aspirasi ini, kualiti pendidik dan pembentukan sasial guru cemerlang perlu dititik beratkan. Oleh hang demikian, terdapat beberapa program yang dijalankan untuk meningkatkan kualiti guru dan seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia. Antara program ialah Bengkel Pembangunan Profesional Berterusan iaitu CPD. Bagi aspirasi yang kedua ialah equity dalam pendidikan. Seperti kebanyakan negara, terdapat perbezaan yang signifikan dalam keberhasilan di Malaysia, orientasi negeri, daerah, sekolah, status sosioekonomi, dan juga gender. Sejak merdeka, equity menjadi matlamat sistem pendidikan Malaysia. Usaha kerajaan untuk mencapai matlamat ini adalah yang pertama, bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin, iaitu KWAPM. Bantuan ini meliputi yuran persekolahan, pakaian seragam sekolah, peralatan sekolah, bantuan persekolahan, serta bantuan latihan dan bimbingan. Terdapat 3 jenis bantuan yang terdapat, yaitu bantuan awal persekolahan, bantuan bulanan, dan juga bantuan kecemasan. Tabung ini ditubuhkan di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Kewangan 1957 demi memberikan bantuan kepada pelajar miskin supaya mereka tidak tercicir dalam sistem pendidikan. Usaha yang seterusnya adalah skim pinjaman pendidikan PT-PTN. Skim ini diwujudkan bagi memberi pinjaman pendidikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi tempatan sama ada IPT awam atau IPT swasta. Pinjaman ini akan membolehkan pelajar membiayai sepenuh atau sebahagian yuran pengajian dan kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Oleh hal demikian, setiap pelajar mempunyai peluang untuk melanjut pelajaran mereka, terutamanya pelajar yang miskin. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memberi inisiatif dalam Belanjawan 2023 yang dibentangkan pada 24 hari bulan Februari hari itu. Inisiatif tersebut ialah memberi diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN sehingga 20% selama 3 bulan bermula 1 Mac 2023. Usaha yang seterusnya ialah pembekalan tablet di bawah inisiatif Peranti Siswa. Inisiatif ini diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama daripada Kementerian Kewangan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Inisiatif ini adalah untuk menyediakan peranti kepada mahasiswa IPT yang kelompok keluarga B40 bagi memastikan proses pengajian para mahasiswa terus terpelihara. Melalui inisiatif ini, seramai 600,000 siswa-siswi telah mendapat manfaat. Bagi usaha yang seterusnya ialah beasiswa kerajaan. Terdapat pelbagai beasiswa yang ditawarkan oleh kerajaan untuk pelajar lepasan SPM. Yang pertama ialah program penghantaran pelajar cemerlang yang khas untuk kerjaya keguruan bagi mengikuti kursus pelbagai bahasa di luar negara. Bagi beasiswa yang kedua ialah bantuan kewangan asasi. Bantuan ini khas untuk pelajar lepasan SPM dari kelompok B40 yang menyambung pengajian di peringkat asasi. Dan bantuan yang seterusnya adalah bantuan kewangan pelajar College Community iaitu BKPKK. Ya, bantuan ini juga khas untuk pelajar yang keluarganya berpendapatan RM3,000 ke bawah dan menyambung pengajian peringkat sijil penuh di College Community. Usaha yang seterusnya dan juga terakhir ialah program Didik TV KPN. Didik TV merupakan TV pendidikan melalui rangkaian televisyen pendidikan Malaysia yang menyiarkan program pendidikan untuk pelbagai mata pelajaran sekolah. Program ini telah membantu kerajaan untuk mencapai aspirasi murid iaitu penguasaan pengetahuan walaupun
PKP dilaksanakan. Hal ini kerana murid yang berada di luar bandar atau pelajar B40 tidak mampu untuk mempunyai gadget atau rangkaian internet untuk mengikuti PDPR sekolah secara online. Namun, dengan adanya didik TV ini, para pelajar dapat fahami akan mata pelajaran melalui televisyen di rumah. Kesimpulan kerja bagi aspirasi ini adalah untuk melahirkan guru yang bersahsiat cemerlang dan dapat mencapai aspirasi ini, setiap guru perlulah mengikuti kursus dari semasa ke semasa untuk menguasai cara pengajaran yang terkini. Ini merupakan beberapa rujukan yang saya rujuk untuk menghasilkan tugasan ini. Dan sekian, terima kasih.